أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di mana yang boleh kita bersama-sama sekali lagi kita diberikan taufik inayahnya sehingga kan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini berkasih. Terima kasih kepada pengurusi, imam, Bilal di masjid dan sahabat saya, majid, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Berkasihan insya-Allah tidak berapa lama lagi kita akan bertemu satu bulan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bulan ini bulan yang penuh dengan kehebatannya, bulan penuh dengan kerahmatannya, bulan penuh dengan keberkatannya, ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini kita hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, hanya yang berbaki 3 hari dari ketersediaan. Bila mana datangnya Ramadan, berkatanya bidadari ketika meniupkan angin di dalam surga, wahai Jibril, malam apakah ini? Berkata Jibril alaihissalam, karena malam tersebut syurga menghiasi dirinya, mengeluarkan wangian-wangian semerbak. Lalu bidadari berkata, wahai Jibril, malam apakah malam ini? Hebat sangat, syurga telah berhiasi dengan wangi-wangian. Malam apakah ini? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, wahai wanita-wanita yang cantik, sesungguhnya malam indah, malam pertama malam Ramadan. Dari mana kita tersedia surga yang begitu indah, surga yang tak dapat dibayangkan keindahannya bila mana sampainya malam pertama Ramadan. Surga menghiasi dirinya sehingga kan bidadari mengatakan, man khatabani, siapa yang nak pinang saya. Begitulah teruskan tawaran demi tawaran. Kerana apa? Kerana datangnya Ramadan Al-Mubarak. Ini adalah suasana yang perlu kita nanti-nantikan, yang perlu kita kembali untuk menghampiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari inilah hampir disebut dalam sirah-sirah, dalam sejarahnya, bagaimana orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menanti Ramadan sebelum daripada 6 bulan sebelum datang ke Ramadan. Ini maknanya kesekian mereka itu terlalu gairah, terlalu berminat, terlalu seronok bila mana datangnya Ramadan.
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal Ramadan ini merupakan rahmat. Siapa lagi kita sekalian yang boleh rahmat kepada kita di bulan ini, Allah Ta'ala buka. Di pertengahannya merupakan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirnya pembebasan dari kemuncak kebahagiaan dan keseronokan, kejayaan senang bila mana kita dimasukkan ke dalam syurga dan dilepaskan dari neraka. Inilah bulan. Bulan yang awalnya beriman merasakan keseronokan yang sangat besar. Berkasihan, malam ini sepatutnya kami bertiga. Kami bertiga, Ustaz Anwar Al-Jabali, Ustaz Rifki, Ustaz Ghazali Al-Fatani, dan Ustaz Rifki Al-Jabali. Dari kosong mana? Kau pergi mana? Aku sudah nanti kau sudah lama. Ya? Jadi kita sekalian, kalau tuan-tuan tengok dalam dalam WhatsApp tu, kami bertiga ni forum Waliki. Waliki itu sebenarnya ringkasan daripada Wah Ustaz Anwar, Li Ustaz Ghazali, Rifki, Ki. Jadi Waliki. Dari malam ni Ki tidak ada, Wah ada, Li ada. Jadi Wali, Ki tak ada. Jadi masih lagi hebat lagi sebab ada Wali lagi. Wali itu sebenarnya boleh nikah dengan orang. Ada wali tak sah nikah. Mana hebat lagi, boleh lagi itu sebenarnya. Bukan saya kata kita hebat, mana wali itu semua hebat. Terus alhamdulillah, tahun lepas Ustaz Ghazali datang ke sini. Tahun ini pun insya-Allah dan seterusnya inilah dakwah kami untuk masyarakat semua. Terus sebagai kenalan Ustaz Ghazali sudah kenal, dah kahwin, dan dia menjawab jawatan timbalan ulama Narapiwa, dan kerja dalam madrasah sebagai keterangan. Dan sebelum ini madrasah yang tersekian hak tuan-tuan sedekah dan sebelum itu alhamdulillah duit tuan-tuan tersebut telah masuk madrasah ini dan telah terbangun yang 2 tingkat. Pelajar-pelajar yang tersekian sekarang ini telah mencecah 1040 orang. Tahun ini saja penerimaannya 240 orang. Sebenarnya pendaftaran tersebut 800, tapi terpaksa kami ambil 200 saja. Sebab apa? Sebab tempat untuk belajar tidak ada. Ini tersekian sekolah, satu madrasah yang boleh menjadi contoh di seluruh negara daerah. Hasilnya tidak daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, tersekian kita akan menyambut Ramadan. Sebelum daripada kita menyambut Ramadan, kita kena semarakkan Ramadan. Kalau di negara Australia, bila mana diisytiharkan esok puasa, macam mana? Seronok, seronok. Dulu kita sekian ada beberapa tempat. Dulu yang pertama, kenapa kena kahwin? Bila mana dah kahwin, orang awal dulu. Kemudian kedua, masuk Ramadan, seronok masuk Ramadan. Ya, jadi cuba kita masuk Ramadan nanti. Pagi ketika dah setiap pagi esok puasa, pagi ketika itu sunnah, sunnah masuk sunnah. Yang kedua, yang ketiga sekali, bila mati kematian, mati. Daripada istihar esok puasa, istihar perkahwinan dan mati teruskan. Jadi insyaAllah kita sekian pada malam ini, walaupun tidak ada, cukuplah dengan orang muda yang penuh dengan ilmunya, dengan tawaduknya. InsyaAllah kita akan mengambil sedikit daripada pedoman ataupun ilmu untuk kita semangat Ramadan untuk kita beramal ibadah dengan cara yang teratur, dengan cara yang baik, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Rasulullah SAW. Ustaz, bila mana kita bincang Ramadan? Ya, soalan pertama Ustaz, saya tanya Ustaz, bila mana kita sebut Ramadan? Ramai orang nak puasa Ustaz.
Ramai orang nak puasa sebab dia fikiran dia bila nak puasa akan terganggu. Masalah Ustaz, orang puasa berlapar Ustaz tapi semayang dan tak semayang. Ya, ada ramai orang puasa tak puasa ya Allah, tak makan tak minum, tapi dalam bab semayang tak semayang. Orang puasa berbulan ni tak putus Allah Ustaz. Ustaz ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya keistimewaan Ramadan tersebut. Dia merasakan besarnya kepalanya dalam dadanya, Muslim menerima semua hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam satu hadis, as-sawmu li wa ana ajzi. Saum puasa itu aku dan hanya aku sahaja yang balas kepada mereka berpuasa. Ustaz menceritakan kepada kami keistimewaan, kehebatan dan ada pada bulan Ramadan dan apa keistimewaan Ramadan tersebut. Bismillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Al-Alim Ustaz Anwar bin Hussein Al-Jabali yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Al-Hidayah serta ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para guru, ustaz-ustaz, ustazidah, Tuan Haji, Puan Hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berkenalan dengan tuan-tuan perempuan dan dapat bersahabat dengan tuan-tuan perempuan, dapat bersua muka sekali lagi pada malam ini di dalam majlis forum ataupun bicara agama. Forum, saya difahamkan forum itu 3 orang, malam ini 2 orang. Jadi kita buat bicara agama lah. Forum tak dapat sebab Ustaz Rifki ni sudah malam ni ketiga lah. Ustaz Rifki tak dapat nak hadir sebab Ustaz Rifki secara mengejut dia kena pergi ke Kuala Terengganu malam ni. Malam esok lusa baru dia ada, dan lusa dia ada, saya pula tak ada lusa. Jadi lusa last program sempat lagi lah kami bertiga. Saya tak ingat sikit kami lusa tu. Jadi Ustaz Rifki dalam perjalanan tadi dia kirim salam kepada tuan-tuan semua. Saya minta maaf banyak-banyak sebab tidak dirancang untuk dia pergi ke sana. Dia sanggup untuk nak forum di sini, tapi dia tak dapat hadir sebab program yang disusun oleh kerajaan, kementerian. Jadi dia kena ke sana. Yang di sini disusun oleh Ustaz Anwar, sana boleh disusun oleh kerajaan. Jadi Ustaz Anwar duduk belakang lah sebab ada pergi yang sana pergi. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dalam forum yang akan datang, mudah-mudahan kita akan bersama dengan Ustaz Rifki. Sebenarnya Ustaz Rifki lah yang saya pun banyak belajar dari Ustaz Rifki. Begitu juga dengan Ustaz Anwar dalam forum-forum. Sebenarnya tuan-tuan, forum ini saya pun rasa syukur alhamdulillah semenjak 2-3 tahun belakangan ini, walaupun 2 bulan sekali kita adakan forum, sama ada di Johor, sama ada di Kuala Putrajaya dan sebagainya. Saya sebab mereka ini adalah ahli ilmu. Mereka ni dapat mereka kongsi. Kadang-kadang bila saya baca apa yang mereka sampaikan, kita tak sampai lagi dalam bacaan. Jadi bila kita mendengar, jadi kita dapat manfaat. Bukan saja tuan-tuan, saya juga dapat belajar. Jadi saya anggap bahawa majlis umum ini bukan majlis yang saya mengajar, tetapi majlis umum ini kita mudzakarah. Kita mengingatkan. Jadi tuan-tuan dapat manfaat, saya juga dapat manfaat. Barangkali Ustaz Anwar pun dapat manfaat, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk puasa ini ada rahmatnya, ada keberkatannya, dan ada matlamatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat yang kita sering dengar dan kita sering baca. Matlamatnya ialah untuk kamu dapat darjat ketakwaan, untuk kamu mencapai darjat ketakwaan.
tuan-tuan semua. Nanti insya-Allah kita cuba kupaskan ayat ini lebih mendalam. Cuma bila tunjuk kata takwa, bila sebut Allah Ta'ala sebut kata takwa ini, pernah Sayyidina Umar bin Khattab dia tanya kepada sahabat-sahabat ramai, khususnya dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, seorang sahabat yang pakar dalam Al-Quran. Dia pakar Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat ni ada kepakaran masing-masing. Ada orang ni dia kepakaran macam ni, ada orang ni dia kepakaran tentang fiqh. Abdullah bin Abbas kepakaran dia fiqh. Afqahum, Imam Nawawi kata afqahum, yang paling faqih dalam kalangan sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Adapun dalam kalangan perempuan, afqahum nisa ialah Aisyah. Afqahum nisa, orang perempuan yang paling alim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu spesial para sahabat, dia ada kelebihan masing-masing. Ubay bin Ka'ab yang alim dalam bidang Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar Quran ni, orang belajar Quran dia ada sanad dia. Dia ada sanad. Guru Quran ni, imam ke, hafiz-hafiz ke, dia ada sanad dia tuan-tuan. Sanad ni, kalau ada sanad tu, orang tu kita tanya dia, Ustaz sanad yang tu berapa? Kalau dia ada sanad, sanad itu berapa? Sekarang ni lebih kurangnya sanad duduk di yang ke 32, 33 gitu. Sekarang ni saya 31. Jadi saya ambil daripada guru saya 30. Jadi sanad-sanad itu tuan-tuan, sama ada sanad ini kita menuju kepada Ali bin Abi Thalib, ataupun sanad ini ada sebab menuju kepada Ubay bin Ka'ab. Yang Ubay bin Ka'ab ini dia lebih dekat lagi. Kalau sekarang ni sanad sampai kepada Ubay bin Ka'ab tu 30, maka kepada Ali bin Abi Thalib dia 32. Dia beza satu. Itu bagi orang-orang yang belajar Quran dia tahu lah. Bagi orang ahli sanad dia tahu tuan-tuan. Nak dikatakan Ubay bin Ka'ab seorang yang alim tuan-tuan, tetapi jarang orang dengar tentang kefaqihan dia, kealiman dia. Sehingga alim dia, saya orang berkata, suatu ketika tanya sahabat tak menjawab. Maka tanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa yang engkau mengetahui tentang takwa? Apa takwa sebenarnya? Sebab saya orang tak tahu tentang takwa. Kalau engkau dengar dari Rasulullah, apa benda takwa? Inilah yang tuan-tuan, kita kena ingat daripada malam ni sampai dulu. Apa benda takwa? Kalau duduk dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan berada dalam bulan Ramadan, bukan takwa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab tu, itulah yang ada dalam la'allakum tattaqun. Ada tak dalam diri tuan-tuan dan diri puan-puan? Ada tak benda ni dalam diri anak-anak kita? Ubay bin Ka'ab tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Tuan-tuan, dia tanya, wahai Amirul Mukminin, pernah tak tuan berjalan di suatu jalan, di suatu lorong yang penuh lorong itu dengan duri-duri? Sayyidina Umar kata, tak pernah, tapi mungkin saya berjalan. Kalau penuh dengan duri, tuan-tuan akan buat apa? Kalau jalan penuh dengan duri, penuh dengan kaca, tuan akan apa? Saya akan berhati-hati supaya kaki saya tidak pijak kepada duri. Kata Ubay bin Ka'ab, tuan berhati-hati daripada pijak duri, itulah takwa tuan daripada memijak duri tersebut. Itu takwa. Hari ini urai Ubay bin Ka'ab. Hari ini lebih kurang begitu dia urai. Hari ini pokoknya maksiat banyak. Akhir zaman maksiat banyak, fahsyat banyak. Macam terbentuk maksiat. Dan soalan kita suka nak lagi. Hari ini semakin tepat kalau kita nak terjemahkan benda ni. Semakin tepat. Suka nak lagi. Maka di mana letaknya takwa? Letaknya takwa tuan-tuan puan-puan ialah apabila kita keluar daripada rumah, kita takut nak pijak maksiat. Kita takut mata kita tertengok maksiat. Kita takut telinga kita terdengar maksiat. Kita takut hati kita terdetik untuk melaksanakan maksiat. Kita takut kaki kita melangkah ke arah maksiat, ke arah yang dimurka oleh Allah. Di luar rumah, dalam rumah, bila kita buka televisyen, kita buka TV, maka kita berhati-hati tengok. Takut kita ternampak maksiat. Takut anak kita terdengar lagu-lagu yang menimbulkan lagu itu membawa kepada kemurkaan Allah, mendatangkan rahmat ataupun mendatangkan bala musibah. Maka itu namanya takwa. Tuan-tuan, bila kita nampak apa benda
sebab apa kan? Memang sebab memang kunci kita betul, rumah kita kunci rumah betul. Sebab apa? Sebab takut rumah kita diceroboh oleh orang, maka dalam rumah kita itu akan dicuri oleh orang. Sebab kita tahu dalam rumah kita ada harta. Kalau kita tahu bahawa kita sedang bawa harta, kita sedang bawa duit, maka di saat itu kita akan berhati-hati. Orang-orang dia pergi ke pasar malam, dia bawa beg dia berhati-hati bawa beg. Sebab apa? Dalam beg itu ada barang kemas, ada duit dan sebagainya. Tetapi kalau dia bawa plastik aja, dia bawa plastik, dalam plastik ada ikan dia. Ada tak ikan, beli ikan 2 kilo, kemudian dia peluk, tetapi orang curi ikan kita. Ada. Sebab apa? Ikan bukan benda yang popular sangat, bukan benda yang berharga sangat. Tetapi kalau dalam beg itu ada duit yang berharga, maka dia berhati-hati. Dalam bulan Ramadan kita sedang berada dalam suasana yang penuh dengan harta, penuh dengan nilai, penuh dengan rahmat kepada Allah. Allah akan bagi itu je kepada Allah. Allah akan nak bagi hakikat kepada Allah yang nak bagi Allah bersyukur. Maka hamba yang tahu bahawa dalam bulan Ramadan ada perlukan harta, dia akan menjaga-jaga. Sebab apa? Sebab takut hilang harta itu. Sebab takut dicuri harta itu. Tetapi orang yang tahu nilai saja dia akan menjaga-jaga tempat. Orang yang tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok kata, kalau tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Rasulullah, mereka menunggu ketibaan bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan saat dia tunggu nak masuk bulan Ramadan 6 bulan dah. Ramadan nak sampai dah. Bila? 6 bulan. Kita ada 6 hari, tak sedar lagi. Dan tak sedar. Cepatnya kita rasa cepat. Baru rasa lepas Ramadan. Baru rasa baru raya dia. Ini dah masuk Ramadan pula. Sebab apa? Kita tidak menunggu ketibaan dia. Kita tidak hidup pada Ramadan. Sebab itulah bila datang nak sampai bulan Ramadan, kalau orang-orang Arab dia tulis, bila tulis marhaban bi Ramadan, marhaban ya Ramadan, tulislah, jangan ditulis. Ada bahasa ditulis bahasa marhaban ya Ramadan, nak kempen Ramadan, besar Ramadan, nak tunjukkan besar Ramadan. Sebab mereka membesarkan bulan ini. Sebab bulan ini amat istimewa. Bulan ini penuh dengan pengalihan harta kepada hamba Allah. Tetapi bagi orang yang mengetahui tentang keindahan bulan ini, dia akan rasa bangga sebab dia akan sampai ke dalam Ramadan. Dia akan berdoa dalam sebuah ajar kita semua untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rajab yang kami hidup sekarang ini dan Sya'ban yang kami ada pada dia sekarang ini, dan sampaikanlah kami pada Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini ada penuh kekayaan untuk kita mewahkan tuan-tuan. Kita akan cita-cita Rasulullah ajar kita baca doa ini, dan kita pun baca doa ini. Imam di masjid pun baca doa ini. Sebab apa? Sebab bila kita dah bijak lagi masuk dalam bulan Ramadan, di saat itu semua amalan dilipatkan gandakan. Itu keistimewaan yang pertama. Amalan-amalan digandakan ila 700 dhif, kepada ila 70 dhif, kepada 70 kali ganda. Amalan tuan-tuan dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan kepada 70 kali ganda. Allah, cuba kita buat kenaan. Cuba kita buat kenaan tuan-tuan dalam satu khutbah. Khutbah ini jangan kita dengar. Saya dengar daripada Ustaz Rifki, dan kita juga saya mahmir itu hadis sahih. Rasulullah ada baca khutbah di akhir Sya'ban dan masuk Ramadan, dia ceramahkan kita ni. Rasulullah ceramah dan semangat kepada orang untuk masuk Ramadan ni. Kita dah nak dekat dengan Ramadan. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata di antara ceramah Rasulullah yang sederhana itu, di sederhana panjangnya itu, maka Rasulullah kata dalam bulan Ramadan yang sunat dilipat gandakan menjadi wajib pahala. Tuan-tuan sekalian sunat, pahala sunat menjadi pahala wajib dalam bulan Ramadan. Yang wajib dijadikan 70 kali ganda daripada luar Ramadan dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, kalau orang yang mengetahui ada dalam bulan Ramadan, dia akan tunggu apa yang paling hebat. Ini orang yang mesti ada doa. Sebab itulah sebelum masuk Ramadan tuan-tuan, kita kena jadi orang alim tentang Ramadan, baru kita dapat pahala. Beza antara orang alim dengan orang ambil 100 tahun beza.
Pahala daripada dia. Sekarang kau orang alim bukan alim ulama, tapi alim sih maknanya dia mengetahui tentang hukum hakam dan fadail, kelebihan yang ada dalam Allah. Tak perlu daripada ini diutamakan. Saya nak buat dulu, saya nak buat yang ini lebih utama. Saya nak belakangkan yang ini. Yang ini nak belakangkan sebab apa? Fadail dia kurang banyak. Buat yang banyak dulu. Jadi orang yang ada ilmu tentang tu, dia akan dapat banyak pahala. Menunggu, dia akan menunggu apa yang paling ini. Maka dalam bulan Ramadan dia ada yang paling besar. Katakan kita semayang berjemaah di masjid. Tuan-tuan semayang berjemaah di masjid dalam bulan biasa kita bandingkan, kita ceritakan. Kalau bulan biasa Syaban, bulan Muharram sampai bulan Syaban, lepas tu Syawal sampai bulan Hijrah, tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan dapat berapa? Dapat 1 pahala. Tuan-tuan semayang di masjid dapat berapa? Dapat 27 pahala. Semayang di rumah dapat 1, semayang di masjid dapat 27 kali-kali 27 pahala. Kalau semayang dalam bulan Ramadan, semayang di rumah dilipat gandakan daripada 1 kepada 70 kali-kali. Jadi 70. Tuan-tuan semayang di rumah dapat 70. Di masjid pula yang 27 sepatutnya dapat bulan biasa, maka 27 dilipat gandakan kepada 70 kali ganda. Maka tuan-tuan yang datang semayang berjemaah di masjid dalam bulan Ramadan, tuan-tuan sedang menerima ganjaran sebanyak berapa? 27 kali 70, dapat 1890. Banyak. Ustaz cepat kita sekarang dah kira dah belum. Dah kira dapat cepat sekarang dah kira dah. Sebab kalau kali sini payahlah kita berkira, kita kira siap-siap dah kali-kali siap 1870. 1890 kira pun dah lupa pula. 1890. Aku kira juga kan? Aku kena kira 1890 kan? 1890 jalan rumah dapat 70. Allah 70 saya jalan rumah semuanya itu masih 1890. Itulah beza. Sekali semuanya. Tapi yang sayangnya disebabkan tak apa pahala tak pergi cash sekarang. Kalau pergi cash, sesiapa Imam Ijtihad sesiapa pada minggu ni Ramadan, minggu pertama Ramadan, tuan-tuan orang yang datang semayang Jumaat, datang semayang berjemaah di masjid, maka selesai salam, saya tak tahu sejarahnya, ada 1890 ringgit di bawah sejarah. Ambil itu awaknya cash terus Allah tak bagi di rumah bersama. Lepas semayang saya tak sejarah, ada dalam Ramadan 70 ringgit di bawah. Di rumah dapat 70 ringgit, di masjid dapat 1890 masjid. Macam mana agaknya dia tak umat sekarang. Masjid dia tak umat, kena besar, bulan Ramadan kena besar masjid. Semua orang nak dapat semayang masjid sebab dah cash terus. Yang semayang kat rumah pun istimewa. Kenapa semayang orang? Semayang masjid, rugilah. Ampang tak ada duit lah. Kat masjid dapat 1,400, kat orang dapat 70. Rugilah. Datang semayang masjid, dengar pula tazkirah, dengar pula ceramah, dapat. Jadi buat kelamahan pula, pernah pula, lepas tu dapat pula 500 ringgit katakan. Buka sejarah, ada 200 kerana ada dengar ceramah 1 jam. Kalau ceramah 2 jam, dapat 1,000 ringgit tambahan pula. Ceramah 3 jam, dapat 1,200 ringgit. Kita balik. Bagi ke isteri kata, kenapa lebih ini? Ustaz Azharin, Ustaz Anwar ceramah tadi 1 jam, dapat pula tambahan 500 ringgit. Ini dia ceramah 2 jam. Kenapa Ustaz Azharin ceramah 2 jam? Tak ceramah sampai 5 jam. Apa kata balik? Kenapa? Sebab apa? Sebab dapat cash. Tetapi bila tak ada cash ni, ganjaran ditundukkan kepada akhirat. Kita macam kadang-kadangnya kita tak pasti. Kadang-kadangnya imam baca panjang sikit, kita dah sama marah. Imam baca panjang, kita dah sama marah. Imam tak ada video kan, dia baca panjang. Sujud lama sikit imam, kita tak tengok imam dah mati kot. Imam dah umur 67. Sujud lama, tak mahu. Imam mati kot imam. Kita dapat panjang sebab apa? Itu dia banyak. Padahal yang panjang, yang rakyat itulah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, apa sahaja tuan-tuan buat diganda-gandakan dalam masa yang sama. Sekiranya ada dosa-dosa
Dosa mulut, dosa perbuatan kita, tuan-tuan. Dosa mulut, kita ada dosa mulut. Mana tidak tahu rasul sesiapa yang tidak tinggalkan dosa mulut ini. Wal amali, dosa perbuatan, maka dia puasa sia-sia saja. Pada saat kita ada fi ayat Allah wa syarahu. Allah Taala tidak ingin orang ini berpuasa. Tinggalkan makan minum saya kosong dari awal ni. Soalan yang bakal cakap dengan orang tu macam tu. Apa dosa mulut? Mengumpat. Apa dosa mulut? Mencerita tentang keburukan ibadah Allah. Apa dosa mulut? Bagi kepada orang. Apa dosa mulut? Macam dosa mulut kita. Bohong, dusta dan sebagainya. Apa dosa perbuatan? Tidak tutup aurat. Apa dosa perbuatan? Tengok wasiat. Apa dosa perbuatan? Orang lebih dan kita mengetahui benda ini. Sebab itu bila kita buat dosa dan kita buat puasa, dosa puasa, puasa itu orang dulu dia kata puasa kurus kening. Puasa kurus kening, maknanya puasa kurus kening dua makna. Yang pertama, kita badan kita yang gemuk ni akan jadi kurus kosong saja, kurus kening saja. Yang kedua, pahala puasa itu apabila dijadikan lembaga pahala, maka puasa itu tidak ada kesumahan dalam puasa. Kurus kering dia. Istilah orang cantik dia boleh. Tetapi hari ini tuan-tuan, yang kita berpuasa, yang kita beribadat bulan-bulan ini, adakah kita buat kiraan puasa kita kurus kering ke gemuk metong? Ada orang Kelantan ni, orang sini saya tak tahu. Orang Kelantan ni saya syok juga bahasa Kelantan. Saya orang petani, tapi cuba belajar bahasa Kelantan. Jadi orang Kelantan ni dia ada tambah. Dia buat tambah Kelantan. Ni orang Kelantan kepala dia ni, dia buat tambah. Kalau kurus dia main kurus kering, dia tambah orang tu. Kalau memang nyala. Kalau gemuk metong, dia tambah satu. Yang belakang tambah nampak suruhan, nampak perbuatan. Bila dah tambah tu, kalau gemuk sini tak tahu lah. Gemuk apa tu? Gemuk metong juga. Gemuk apa? Gemuk kedepok. Betul tak kalau gemuk kedepok? Ada tambahan juga tu. Boleh tambahan juga. Boleh tambahan juga bahasa kita tu. Jadi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, dia sebenarnya ibadat kita semua. Ibadat kita semua, dia akan jadi satu roh. Semuanya kita lepas kita semuanya, lepas semuanya kita tuan-tuan, lepas semuanya saja, semuanya itu dalam hadis yang sahih, dia akan naik itu. Jadi satu roh, satu lembaga. Akan naik ke langit Allah. Kalau kita nampak tuan-tuan, kita akan panggil balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak semuanya kita naik. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Nampak sikit sebab nampak yang pulang. Kita dah nampak pulang tu. Tapi yang kita suruh saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bawa balik. Tunggu cakap bawa sudah aja. Tunggu sekali lagi kita kenapa? Tak nampak semuanya naik. Kita tak nampak. Sebab kita tengok ulama-ulama orang-orang soleh tuan-tuan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dia berpaling kepada kanan ni? Kemudian Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita baca kan? Kita baca kenapa? Ya Allah, aku minta kepada-Mu dan minta syurga ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampak apa yang syurga? Sebelah kanan. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta perlindungan daripada kemurkaan ya Allah. Walau dan minta perlindungan daripada neraka ya Allah. Bayangkan neraka. Barulah tak berani nak cakap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jangan buang muka lah. Kalau buang muka nanti orang nak kata bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat buat syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Gedung sebab apa nampak orang macam neraka. Allah panggil macam Allah ni. Paling tengok aku berduduk, pada aku duduk kepada itu masyarakat. Tuan-tuan, itu roh orang yang nampak dulu dia faham apa arti dalam puasa bersama. Hari ini tuan-tuan berpuasa, puasa tuan-tuan lepas tuan-tuan iftar, buka puasa benar, maka puasa itu akan jadi satu roh puasa dan diangkat. Tuan-tuan, macam mana sahabat orang di atasnya? Malaikat akan turun tengok. Apa dia tengok? Dia tengok dia bercakap. Sama-sama dia bercakap. Itu
puasa siapa punya tu? Itu sembahyang siapa punya? Kawan dia cakap, itu si fulan bin fulan punya. Ya Allah, endahnya puasanya, endahnya sembahyangnya. Orang ni. Sebab apa? Tuhan dia kat orang sana tu, waktu puasa sembahyang Jumaat tak tinggal. Allah bagi dari masjid. Dia mulai tak tinggal. Zikir mula dia tak tinggal zikir. Maka amalan-amalan kebajikan yang ada yang kita akan bincang nanti penuh dalam bulan Ramadan. Dia buat tu. Sedekah dia ada. Dia cari orang yang memulakan masjid tidak kosong makanan masjid. Jadi orang yang berbuka di masjid penuh dengan makanan. Sebab apa? Orang yang letak makanan di bulan Ramadan. Maka puasa naik makanan, maka mereka di atas semua tengok sebab Allah lalu sama juga sembahyang. Ada semua puasa naik tu mereka di atas sana puasa siapa punya. Ada dia panggil dalam hadis dia kata mereka mencuri macam suara burung naik atas. Ini puasa siapa ni? Puasa siapa ni? Oh, ini puasa bulan. Kenapa suruh unsur puasa? Unsur puasa tak unsur saya. Puasa tak tahu apa. Puasa sembahyang tak sembahyang. Puasa tapi maksiat buat. Maksiat lain buat. Macam-macam. Unsur lain. Maka kita dilihat dari orang ni. Oh, dah buka puasa dah. Dia buka puasa. Kenyang ni, buka puasa. Kenyang. Macam-macam kita dah makan. Bila kita makan, sembahyang. Okey lah, kita ni lambat lagi nak sembahyang Isyak. Waktu Isyak lambat pagi dia tu. Sebab waktunya dah tak boleh nak sembahyang dah. Kalau sembahyang sekarang, ayah sembahyang sekarang. Kalau sembahyang sekarang, memang rokok keluar balik. Makanan dah sebab tak perlu kat sini dah. Kalau rokok masuk ke sentuh hamil kat dalam tu. Rasa sebab kena sangat. Cuma cakap insan pada tuan-tuan dan pada kita semua. Kalau makan tu biar ada 3 bahagian. Thuluthun bil ta'am wa thuluthun bil ma' wa thuluthun lil awad. Satu bahagian sahaja untuk makanan. Satu bahagian lagi untuk air, minum banyak air. Satu bahagian biar air dan makanan sama banyak. Tu doktor Syafi'i cakap. Imam Syafi'i kalau dia ada sekarang bukan doktor lagi profesor nak bagi apa gelaran kepada dia? Nak bagi apa gelaran dia? Macam kesihatan boleh bagi. Kemudian satu ruang lagi biasa banyak juga biar angin udara ada. Kita bernafas dalam sebab udara dah ada dah. Makanan penuh di bawah. Penuh dah. Kali 4-8 biji kau puasa. Kalau kat Kelantan, Kelantan seronok sekali. Kalau kat tadi lagi seronok kau puasa. Saya tengok petani bulan lain nampak orang tak ada duit nak beli makanan. Bulan puasa semua ada duit nak beli makanan. Sebab apa? Makanan cukup enak. Cukup enak. Dan seorang-seorang makan apa perlu lagi. Penuh. Tak boleh bawa tuan-tuan. Mundur depan tu ada satu orang punya gambar dalam puasa. Tak wajib itu dia beli air saja tuan-tuan. Mundur depan negara depan air, tengah air dan anak kecil dia bawa air dulu lagi. Ya Allah, wajib ni orang yang urus minum. Wajib urus nak minum kita tengok air tak cukup saudara dia. Urus saja dia. Tetapi banyak. Ini semua tuan benda-benda yang sepatut kita berjaga-jaga dan sepatut kita usahakan sebab Ramadan dia ada keistimewaan yang cukup banyak. Maka kita menilaikan supaya kita jadi orang yang bertakwa dan orang bertakwa dia akan jaga dan dia akan utamakan benda-benda yang tinggi tadi dan dia akan tetepi dan dia akan takut untuk melakukan dosa dalam bulan Ramadan sebab dia akan menjadi ganjaran di dalam bulan Ramadan semakin berkurang dan hilang ganjaran puasanya Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ghazali bin Harun Al-Hafiz di atas pencerahan dan syarahan tadi. Terusnya saya buat kiraan sebagaimana Ustaz Ghazali sebut, iaitu kalau kita sembahyang berjemaah ila 70 dha'fa kepada 70 kali ganda. Maknanya kalau kita sembahyang berjemaah di masjid, maka kita mendapat pahala kira-kira mendapat pahala 1890. Baik, itu satu waktu. Kalau kita kirakan 5 waktu itu sekian, maka kita dapat memperolehi 945 9,450
50. Kita kalikan pula 30 hari. Sebab satu kali tadi kemudian dikirakan 9,450. Dikirakan 30 hari, maknanya kita telah mencecah duit kita 2,283,500. 283,500. Maknanya kita sekian. Kalau nak kaya, memang nak kaya. Itu baru semayang. Tak dikira baca Quran, tak dikira lagi sedekah fisabilillah, menjamu rumah dan sebagainya. Ini betul sekian yang dinyatakan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Maka sebab itu Rasulullah SAW bersabda, rugi manusia bila malam berlalunya Ramadan tidak diisikan dengan amalan-amalan yang saleh, amalan yang baik. Sebab Allah sekalian, ada orang bila malam masuk Ramadan dia mati. Ramai orang yang sudah masuk Ramadan tidak beramal ibadat kemudian mati. Mati masa mana? Mati sebelum nak sampai raya. Balik rumah masa balik kereta dengan seronoknya mana tak dihias semua sekali ya. Naik masuk kereta, MPV dan sebagainya, pasang lagu lagu Siti Nurhaliza. Pendedan mari, pendedan. Dan itu terus dia menyebabkan semua sangat. Bulan Ramadan dah sibuk, tak ibadah, tarawih tak pergi, ibadah pun tidak buat teruskan. Maka dia dah mati, na'udzubillah lah, bisa sebut na'udzubillah. Tapi teruskan orang seperti ini. Kita bagi dalam doa sebentar untuk azan, kemudian kita sambung sejarah sikit lagi. Silakan muazzin juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, ulama mengira Allah berpuasa ada 3 bahagian. Pertama sekali, saumul awam. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumul khusus bil khusus. Ulama menyebut orang berpuasa ini ada 3 bahagian. Tuan-tuan boleh catat dan di manakah letaknya diri kita dalam kita berpuasa di bulan Ramadan. Pertama sekali, saumul awan, puasa orang awam. Macam mana puasa orang awam? Iaitulah dia puasa tak makan, tak minum dan tidak membatalkan puasa. Maknanya orang puasa, puasa tapi mulut yang tak puasa, mata yang tak puasa. Dan ini yang paling dikuatiri kita sekalian. Sebab amalan yang kita kerja kerana Allah, haji baik, puasa baik, sembahyang baik, Allah Subhanahu Wa Taala kira bila mana kita ikhlas kepadanya dan mengenai syariat yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekalian, bila mana kita berpuasa tapi mulut kita dengan mengumparnya, dengan mencacinya, dengan menghudiknya, dengan memfitnahnya, orang inilah apa disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'ul 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tidak ada puasanya kelaparan dan dahaga. Bagaimana kita nak mendapat darjah takwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai disebut oleh tadi, la'allakum tattaqun. Bagaimana kamu nak dapat, mudah-mudahan kamu takwa Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan mulut kita tidak berpuasa. Ini puasa kita sekian apa diajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut puasa kita tidak diterima oleh Allah. Allah Taala campak balik puasa kita tersebut. Ini pada kita buat itu sekian. Baik. Yang pertama. Yang saumul khusus, puasa khusus, ialah puasa para wali-wali dan ulama-ulama dan juga orang saleh. Macam mana? Ialah dia bukan sekadar tak makan, tak minum, tetapi dia puasa mata, dia puasa tak tengok maksiat, telinga dia puasa tak tengok upatan lagu-lagu yang melalaikan, mulutnya, lidahnya berpuasa tidak berkata benda-benda yang lara, benda-benda upatan dan sebagainya, kakinya berpuasa tidak pergi tempat-tempat yang lara, tempat-tempat yang melalaikan, tangannya berpuasa. Indah teruskan puasa khusus.
atau sekian rugi kita, lapar kita sisian hari, ya, bangun tengah malam untuk berdoa, untuk bersahur, tapi Allah Taala tolak puasa kita. Kalau boleh kita sampai derajat okey. Sebablah puasa ini disebut sebagai madrasah. Apa maksud madrasah? Ialah sekolah yang mendidik manusia. Kalau kita nak tengok orang ni baik tak baik atau sekian, tengok dia dari sebuah akhlak. Akhlak dia ada amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berpuasa ni, Rasulullah SAW sebut dalam hadis kursi, orang yang berpuasa adalah orang yang amanah. Sebagaimana Allah Rasulullah sebut dalam hadis kursi, as-sawmu li, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana al-zibi, dan aku yang membalas orang berpuasa. Sebab sebagai amanah di Allah. Contoh saja, contoh. Kalaulah malam tadi puasa ni kita makan punya orang. Tahun ni bazar Ramadan ada di taman daya kita, ada nasi Arab Mendi Al-Jabari. Contoh dosen. Dah lama sibuk saja. Ini dalam mana sudah ada. Tengok, oh, kita dah pedal 5 bungkus. Isi kita, kau ambil 1 bungkus, aku faham 4 bungkus. Bila mana kita makan atau sekian, ya. Dan kita itu nasi Arab Mendi. Kita tambah lagi 4 untuk bersahur lagi sekian. 3 lagi. Ambil kepala kambing. Betis kambing, tak apa, asalkan sedap saya bayar. Jadi terus kan dia dah makan 40 bungkus, makan 40 bungkus sekali di rumah ada, ya, tidur punya tidur sekarang tak tersedar nak bersahur, tak tersedar nak bersahur. Bila mana pas saya subuh, Allah yang kenapa tak terima apa terpuasa. Sudah ada kejutan betul. Jadi hanya tak begitu apa nanti. Okeylah. Isi kita dah keluar di dalam untuk membuka puasa. Kita pergi ke dalam gerakan lapar. Buka saji. Tengok nasi Arab mandi makrubah. Berkelabah, berkelabah. Ya, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, tidak ada sesuatu. Yang ada kucing aku kucing. Pada masa itu tersebut, ya, kita amanah tidak dengan Allah Subhanahu. Sebagai Allah sebut, as-sawmu li wa ana ajzibi. Soal puasa itu untuk aku dan aku yang balas pahala puasa tersebut. Wala orang pulang pada aku. Karena Allah Subhanahu amanah dengan puasa. Orang tak ada, isterinya tak ada, siapa-siapa tak ada, tapi kita berpuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali puasa yang hebat dan puasa yang lebih hebat. Bukan sekali kita makan, bukan sekali tak minum, bukan sekali berpuasa mulutnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, tapi hatinya berpuasa. Hatinya berpuasa macam mana? Setiap detik dia ingat kepada Allah. Bila dia makan sekian, makan bukan mengenyangkan, bukan menjamu selera, menjamu nafsunya, tapi secara mana mengikut sunnah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sedikit saja. Itulah sekian puasa puasa para wali-wali Allah dan puasa Anbiya Rasulullah SAW. Ustaz, bila mana kita bincang tentang puasa, Ustaz, kita nak sampai ke matlamatnya, iaitu matlamat takwa kepada Allah. Ustaz, jelaskan kepada kami bagaimana cara kami nak takwa, Ustaz. Kalau sebut takwa ni Allah tak sebut, ya, syurga ini Allah tak sebut khusus u'iddat lil muttaqin. Syurga ini disediakan, Allah tak sedia khusus bagi mereka yang bertakwa. Sebab balasan bertakwa ini adalah syurga Allah. Ustaz, untuk bincang kepada kami, bukakan kepada kami bagaimana caranya untuk kita sampai darjat takwa sebagaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Husain. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Sebelum daripada masuk pada soalan yang telah diberikan oleh Ustaz Anwar, saya ingat apa Ustaz Anwar cakap tadi, saum awal, saum khusus, tiga bahagian. Saya tengok tempat saya tuan-tuan sedih tengok apa puasa, dan sebulan sebelum saya datang ni, masa ada rumah tu dalam berdiri saya cakap tentang puasa saja supaya nak sedarkan orang. Daripada kebanyakannya kita puasa awal, apa yang Ustaz Anwar sebut tuan-tuan, saya tak cakap di sini lah. Saya cakap tempat saya memang kita ketinggalan sangat. Orang kampung hari ini tuan-tuan, tempat saya lah, dia fikir tentang benda zahiriah saja. Sampai tahap tuan-tuan, sampai tahap naik motor jaga dalam sikit, jangan buka mulut tu, naik motor tu jangan buka luar, takut telan angin tempatan puasa. Itu campur sekali. Jadi angin yang kita menyawa ni tak apa Ustaz, angin yang kita bernafas ni angin yang terbentik, tu angin tak makan. Daripada mana belajar atau itu orang panggil awam tu, ada satu tanya dia dah mengumpat. Dia tanya kita waktu kita kuliah, tanya Ustaz tu si mak ajar tu, dia sebut nama mak ajar tu, puasa dia batal tak Ustaz? Puasa dia batal. Nak tanya dia nak pergi hukum ni, dia cakap batal lah puasa hajat tu batal. Makcik nak tanya ke nak beri fatwa dah batal ni? Hati saya, dia kata dia jahit tu Ustaz, dia jahit tu, saya tengok Ustaz, dia jahit tu, dia masukkan dalam mulut, lepas tu dia cocok dalam jarum, lepas tu tak masuk, dia masukkan lagi, dia cocok lagi, batal tu Ustaz. Kata alim sungguh makcik dia, alim sungguh. Kita tanya balik, tapi dia sengaja tak cocok yang kedua tu, dia masuk dalam mulut yang kedua tu, dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Yang pertama, yang kedua dia telan atau tidak telan yang kedua itu. Yang kedua telan. Mesti telan Ustaz, saya yakin telan. Tanya tu dia tentu yakin dia. Ini puasa awal, bercakap tentang sahihah, cakap tentang AJ, awal tu pergi doktor demam, AJ tu dah confirm batal, supaya batal puasanya. Tuan-tuan, padahal makcik yang tanya hukum tadi tu, tengah-tengah hari tu dia beli ikan tu, kembang tak tahu. Kembang tu, kita ikan kampung kan, kita ikan style kita di petani sana, kita ikan ada lagi kat depan. Ada speaker satu, ikan segar, ikan apa semua, segar belaka, macam-macam kutubik belaka. Dia keluar tu, lagi-lagi kembang gantung tapi pakai tudung special. Dia tahu dulu tak ada, orang dia kembang dia. Lepas tu, yang tak orang tak akan masa. Tak sebab kita tak makan apa pun, kita kembang kita tak makan apa. Tengok puasa orang kata, ini yang kita nak ubahkan balik. Yang ni yang makan, yang kembang yang makan. Tu habis tudung dah tak ada. Pada tudung dah. Saya dengar Ustaz macam orang memang cantik Ustaz tu. Dia kata bukan wajib tutup kepala, wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat. Pakai jubah sekali pun, dia kata kalau bulat-bulat kat punggung pun, bulat-bulat kat punggung, pakai jubah. Tapi buat punggung tu terburuk bulat. Haram juga sebab apa? Sebab tak tutup aurat. Orang suruh dia buat. Tuan-tuan, hari ini puasa kita, apa yang disebut oleh Ustaz Anwar, kita tinjau balik dalam masyarakat kita. Apa yang kita puasa? Kebanyakan kita puasa awam. Kebanyakan tahun ni kita kena puasa khusus. Kebanyakan kita kena puasa khusus. Apa? Jangan sekadar tinggalkan makan dan minum, tetapi kita pastikan tinggalkan makan dan minum sudah pasti, dan sudah lama kita tinggalkan makan dan minum. Tapi tahun ini kita tambah lagi, tinggal segala maksiat dan mendekati segala perintah Allah pada tahun ini. Dia panggil puasa khusus. Puasa khusus ini puasa yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, untuk kita dapat na'alamu tattaqun, nak dapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu
nampak. Sebab apa? Inna al-ilma nur. Ilmu ini adalah cahaya. Dan dunia ini adalah gelap sebenarnya. Dunia ini adalah gelap. Kita tak tahu sebenarnya yang mana baik, yang mana tak baik. Macam mana tuan-tuan berjalan ke malam, tuan-tuan tak tahu. Dan tuan-tuan tak nampak di mana ada bangun yang tinggi, di mana ada kereta yang kita tak tahu. Tak nampak sebab apa? Sebab gelap. Apa yang boleh tahu kepada kita bahawa di hadapan ada lori di hadapan. Di hadapan ada tiang. Apa? Nur. Inna al-ilma la nur. Cahaya yang boleh nampak kita cahaya. Buka lampu nampak terus. Oh, depan kita rupanya ada lori, depan kita rupanya ada tiang. Masih baik tak selangkah lagi. Selangkah lagi jahat pada kita. Sebab tiang di depan. Isi depan tiang saya lah. Oh, rupanya tak yang. Oh, silap rupanya tak yang. Isi tu kat depan ni ada tiang besar. Tuan-tuan, ilmu itu adalah cahaya. Kata Imam Syafi'i, innal ilma la nurun wa nurullah la yahdi al-'asim. Ataupun la yuhda al-'asim. Ilmu ini adalah cahaya. Cahaya dalam kegelapan ini, tuan-tuan nak puasa, tuan-tuan nak dapat ketakwaan, tuan-tuan nak dapat ilmu akan belajar supaya yang sepenuhnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab apa? Ilmu itu akan membawa cahaya kepada kita. Kita akan nampak sebenarnya apa yang terbaik sebenarnya. Sebab itulah orang ada ilmu, dia tak ikut orang. Dia tak buat ikut. Hari ini banyak kita buat ikut dia. Orang buat, saya buat. Kenapa semuanya 8? Orang semuanya 8 lagi. Kenapa tak ada orang nampak semuanya? Yang macam tu, ustaz tu pun tak maaf. Ikut ustaz je lah. Tak pernah dengar ustaz cakap. Tapi ikut je. Yang ikut ni masalah. Yang ikut sebab kita tak ada ilmu. Ada satu klinik kita ada yang apa? Klinik tu berbeza klinik. Lori sikit tapi dapat manfaat. Klinik ni berbeza sama. Sibuk orang akan jumpa doktor sebab doktor ni memang jarak baik. Ramai sangat sampai doktor tak dapat nak berehat. Ni dah pukul 2, doktor belum makan lagi. Doktor dah pernah sangat nak makan tapi orang ramai tak ada lagi. Doktor cakap dengan jururawat, tengok kalau sana ramai lagi ke? Jururawat tengok buka tingkat tengok. Ramai lagi bawah dalam 10 orang lagi. Oh, saya tak pernah. Inilah cakap dengan mereka yang nak jumpa dengan doktor tu, semua buka baju terus. Sekali tu je. Buka baju semua, tidur tentang hadis semua. Doktor nak buat cek, sekali tu je. Cepat bilakan. Jururawat tu keluar cakap, semua yang nak jumpa doktor, tu semua buka baju semua. Lepas tidur tak hadis semua nak akses sekali tu je. Semua nak tidur tak hadis semua. Tidur tak hadis semua, tidur tak hadis. Doktor pun keluar tanya yang pertama, yang tengok cik tengok ada yang ujung yang nombor 9 tu kan. Dia cakap, oh semua beli ni. Dia kata, aku bukan ada sakit dada, aku sakit gigi. Nanti pada doktor semua ada juga. Yang nombor 8 kata, mana nombor kau? Kenapa kau bawa baju? Semua bawa baju. Ikut orang je ada ilmu. Dia ikut orang je. Nak paksa gigi, dia memang ada. Dia paksa gigi je. Buka semua buka baju. Yang nombor 10 dia buka je. Kau saya bagi gigi, pasal gigi. Nak putih bil elektrik je. Nak putih bil elektrik pun dah mau tak tidur juga. Jururawat kata ni perlu tusuk tidur. Ikut aja. Dia bila ikut aja. Tuan-tuan, dalam semuanya lagi dahsyat. Mau ikut lagi dahsyat. Dalam puasa lagi dahsyat. Tak mungkin orang akan sempurna dalam satu langkah kesampaian yang tidak ada ilmu yang mantap. Ikut tak boleh dalam ibadat. Sebab apa? Sebab kita dalam ibadat dengan ilmu kita boleh buat apa tu. Ibadat ini tak boleh dari orang. Melainkan kita dah tahu bahawa ini betul satu. Cuma hujah kita tak tahu. Alasan dia tak tahu apa nak ikut. Imam Syafi'i kata sentuh lelaki perempuan batal sembahyang. Maka kita pun batal sembahyang. Sentuh lelaki perempuan suami isteri sentuh, Allah batal sembahyang hari. Sebab apa? Sentuh hari. Batal. Siapa cakap? Ustaz cakap Imam Syafi'i itu cakap. Ni masalah Imam Syafi'i. Mana dalil? Suami pula. Mana dalil? Saya ikut dia lah. Yang ikut berkali tak apa. Tak perlu dalil, tak apa. Ikut dia bagi taklid, tak apa. Ikut kita nak tahu je batal tak. Itu je. Yang masuk dalam mulut tadi masuk benar dalam mulut tadi. Lepas tu cocok balik
dia katakan. Yang ini tak boleh. Sebab apa? Sebab benda macam ni Imam Syafi'i tak cakap lagi. Ada kias lagi bila guna kias tu dia nak ada ilmu detail sedikit untuk tahu hukum apa hukum. Itu contohnya. Kalau begitu kita nak ikut sebarang pun banyak masalah yang masalah asal saja yang ada pada ni kita boleh taklid dia. Masalah asal, masalah orang kecil-kecil ni kena tahu lagi. Kena banyak kita kena tahu lagi, kena banyak kita kena tahu. Kalau kita buat dengan tidak tahu kan, kosong pahala kita dapat. Kosong pahala kita dapat. Walaupun kita betul sekali itu tepat. Nampak orang supaya orang kita pulang supaya Allah supaya bukan supaya berhenti. Tak tahu tengok hati itu supaya kawan itu supaya syukur kepada Allah ataupun supaya kawan itu supaya Tuhan. Kita supaya Allahu Akbar sebab ada orang supaya. Kita supaya Tuhan betul tak betul? Betul dah Tuhan tapi kita tak tahu apa yang kita buat. Kosong kita dapat. Tuan-tuan ikut sahaja kenapa ilmu langsung tak boleh. Dalam masalah puasa sangat ramah tuan-tuan. Untuk kita nak dapat ilmu tentang itu kita kena baca sekali. Kita kena baca bila untuk baca tak faham apa-apa barulah kita tanya ustaz sebab kita nak beres jumpa ustaz dan dengar ustaz satu-satu tu kadang-kadang itu sibuk kita faham. Saya faham dan tuan-tuan tahu diri kita semua. Maka kita kena beli buku satu buku setiap orang beli. Tahu tak kita beli dah buku. Baca lagi belum baca kita baca dulu. Beli saya tak boleh kita baca. Baca dah faham tak faham. Kita faham dulu. Kita faham dah ustaz. Ada guru berapa masalah di situ tak faham. Itu okey. Tanya ustaz yang tak. Satu buku tak faham masuk. Ini baca sampai itu macam tu. Satu buku tak faham masuk. Tuan-tuan. Saya tertarik dalam buku ni tuan-tuan. Tapi saya tak tahu di mana boleh beli. Ini buku saya jawab kat mana lagi. Ada orang hadiah untuk saya. Maqasidus Shaum. Saya baca sekarang tadi. Masya Allah. Ada orang hadiah. Maqasidus Shaum. Nikmatnya berpuasa. Hari ini Syekh Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam, Imam Syekh Izzuddin, seorang ulama yang masyhur, dia uraikan sesuatu tentang nikmat berpuasa di dalam buku ini. Cantik dan berbagai buku ada buku yang ringkas. Tuan-tuan boleh baca sekadar 2 jam dah bila tadi. Bukan memerlukan soalan, tapi 2 jam kita baca. Ini memerlukan martabat yang pertama. Tuan-tuan ada ilmu tentang puasa. Ini daripada khusus. Puasa kita khusus. Nak puasa kita khusus. Bahawa kita akan dapat puasa yang indah. Bahawa kita akan dapat puasa yang cantik. Macam mana tuan-tuan pergi haji khusus. Bagi haji kita pakai berarti 5 hari saja. Tapi khusus 5-6 bulan kita khusus. Yang khusus pergi haji tuan-tuan sesat. Khusus masa khusus pun sesat. Saya buat. Kita ada tahfiz kat belakang Masjid Buangkar. Kan Masjid Buangkar tu khusus haji dia buat teknikal haji. Macam begitu betul lah tuan-tuan ada sebagian mungkin tahu. Kita ada tahfiz kat belakang tu. Ada jemaah haji ni tuan-tuan sesat. Belum pergi berapa hari tak situ lagi. Ustaz nak tawaf mana ustaz? Jadi buat dari itu. Tawaf mana? Sesat ke? Sesat saya kan tak tahu mana masjid. Tawaf mana masjid Sultan Buangkar. Tu kat depan tu. Ya Allah, tak nampak dah sesat kat sini. Khusus mana? 3 bulan dah khusus hari ni dah 3. Khusus 3 bulan sesat ni. Ini bukan muka lagi. Ini baru di Johor. Kita dah sesat. Itu tuan-tuan dah khusus. Kalau tak khusus dah sesat. Langsung tak belajar. Tiba-tiba nak pergi Bali. Pergi sana tak mustahil. Orang pusing ke sini, pusing ke sini. Jangan orang pusing sini, kita pusing sini. Sebab apa? Tidak ada ilmu tentang haji. Tetapi alhamdulillah orang yang nak pergi haji dia khusus semua. Dia tahu semua pusing ini. Tetapi tuan-tuan perempuan, yang sebulan kita nak masuk dalam Ramadan, berapa orang yang khusus untuk masuk dalam Ramadan? Berapa orang? Khusus dalam Ramadan apa yang betul kita buat? Apa dalil dalam Ramadan kita semuanya tarawih? Apa dalil semuanya tarawih sebenarnya? Apa yang ada daripada yang mulai dalam Ramadan? Apa yang ada daripada sedekah? Apa yang ada daripada senyum kepada orang yang kita pernah tonton? Pernah lelaki, isteri ataupun pernah masalah, suami bekerja balik pernah senyum kepada isteri senyum kepada suami. Apa yang ada pada di situ tuan-tuan? 70 pahala sedekah. Dapat 70 pahala sedekah. Mana sedekah ni? Bagi tabassum ahadikum sadaqah. Kalau tuan-tuan senyum dan pada senyuman kamu satu senyuman saja dapat sedekah. Senyum. Ulang dia sedekah satu sedekah. Kalau dalam Ramadan sudah pastinya ia 70 dirham 70
kali dapat 50 sedekah kita dapat senyum pada pagi malam senyum pergi ke pasar senyum jangan macam tu senyum dia tengok orang senyum semua orang kata ini puasa orang gila sebab senyum ada senyum kita tengok orang kita senyum kita tengok orang tengok pada kita tuan-tuan senyuman kita senyuman keras itu dapat selalu sedekah dan bahkan kata ulama kalau senyuman isteri kepada suami ketika dia menang Allah akan ampun dosa dia dosa itu yang benar kita katanya masalah apa jangan tanya lagi ya ayat benar you jangan tanya kau yang gambar tak tanya hal lagi suami masuk apa kenapa jangan saya dengar puasa dah kita tahu semua puasa bulan Ramadan senyum sikit ini senyuman disukai amat suka untuk nak dikeluarkan maka kita dalam bulan Ramadan ini senyum Allah Ustaz benda yang kecil saja benda yang kecil ini akan ada kita sebab apa kita mengetahui tentang hukumnya sebab kita dalam khusus tadi dan daripada benda yang kecil ini akan tinggi kadar kita benda yang kecil sebab itu bila kita ada ilmu tuan kita akan utamakan benda yang besar dan benda yang kecil benda yang sifat-sifat benda yang tidak ada faedah untuk bincang tentangnya maka kita tak buat benda itu kita besarkan benda yang pahala yang besar baca Al-Quran tuan-tuan Masya Allah sudah pasti baca Al-Quran dalam bulan Ramadan pahala itu menyebabkan ganda pahala baca Al-Quran sebab itu tuan-tuan kalau ada persekitaran kita ni ada sekolah tahfiz ada tak dekat-dekat sini jadi ataupun yang sekolah tahfiz kenapa saya sebut sekolah tahfiz sebab saya tahu budak yang belajar tahfiz ni tuan-tuan walaupun dia nakal tak tahu dia budak dia nakal kadang-kadang dia tempat saya pun ada budak-budak yang nakal ada biasa semayang kadang-kadang sibuk tengah semayang solat dia sibuk kawan dia budak kawan dia dia masuk dia kenapa sibuk kawan awak dia orang nak tahu kenapa budak dia sibuk Ustaz sibuk bila sibuk tengah solat tadi tengah solat kena sibuk lagi buka kawan dia tetapi sebab dia kecil dia memang berlatih tapi kita bagi disiplin kat dia tapi tuan-tuan dia baca Quran dia ada istilah hukum ketika menghafal sabar prasabah mustahab sabar ni nak hafal satu ayat dia membaca setidak-tidaknya 10 kali baru dia ingat satu ayat kemudian dia akan baca ayat yang kedua ulai kalau mereka muflihun 10 kali baru hafal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun 10 kali ingat kena ulang balik ulai kalau innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun tak ingat lagi sama-sama ulang balik maknanya ulang balik itu sekitar 5 kali juga situ baru boleh ingat ayat 2 ayat itu dan ingatlah baca ayat 3 Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim baca 10 kali juga saya ingat habis ayat ni sambung balik ayat kalau sampai ayat yang 3 kali juga saya buat kesimpulan tuan-tuan budak-budak yang hafal Al-Quran ni dia nak sampai satu muka surat satu hari itu untuk hafal itu 60 kali dia baca 60 kali itu baru sahabat yang dia baca ada prasabah pula ada mukadar atau masjid pula benda semua guna kaji maknanya di sekolah satu hari budak-budak ni dia boleh baca tuan-tuan dalam satu hari kesimpulan semua dalam 7-8 juz satu hari satu huruf dapat prasabah satu huruf dapat 10 alif lam mim dapat 3 10 alif lam mim satu muka surat dia baca satu muka surat 60 kali baca berapa pelajaran yang dia dapat tuan-tuan semua pelajaran yang dia dapat tuan-tuan dia dapat dia dan bapak dia dapat tapi kita apa pelajaran dengan saya Ustaz saya tak ada dalam situ Ustaz anak saya apa pun situ Ustaz apa pelajaran saya tuan-tuan ada kaitan dengan tuan-tuan perempuan iya apabila tuan-tuan perempuan beli mineral water bawa mineral water ini pergi balik ke budak tadi untuk dia buka puasa bila dia buka puasa kemudian dia dengar ayat Allah setengah tak apa dah man akhara sha'iman fala
Sesiapa yang beri minum kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala. Ya, kadang-kadang tadi tak jadi farqan, bahawa tu tak banyak lagi. Siapa dapat? Tuan-tuan yang dapat. Ketika dia buka puasa, kita dapat. Padahal kita relax ni. Dua tengok orang dulu je. Oh, berasa oh, dia dapat pahala. Udah farqan. Jangan macam tu. Jadi orang dia tengok juga. Kawan dia nak berlaku, tengok marah tetap ada apa ni. Ada lagi juga apa ni. Lepas tu lagi. Kemudian dapat pahala budak ni untuk dia. Budak ni bukan dia seorang minum tuan-tuan. Dia minum kawan dia. Kawan dia dapat pahala satu. Kita yang dapat masalah kawan kita. Kawan dia suruh orang makan. Bukan kita bawa ini je tuan-tuan. Kita bawa nasi Arab mandi. Apa ni kat dia? Dapat mana nasi Arab mandi? Al-Jalabali. Siapa pun dia? Ustaz Anwar bin Hussein. Beli kat dia pula nasi Arab. Dia pula tuan, Masya Allah, murahnya. Kita pergi beli 2 bungkus. Dia kata tak apalah, hari ini saya sedekah saja. Sebab dia Ustaz, kita mahu sedekah saja, bagi ketemu saja. Sekarang bagi ketemu saja. Tak apa. Kali itu dulu saya cakap besar tentang ajaran-ajaran, bagi ketemu saja sedekah pula. Ustaz dapat pahala, jemaah dapat pahala, budak dapat pahala, pahala lagi budak baca Quran, tuan-tuan dapat, tuan-tuan dapat pahala, Ustaz dapat pahala, semua kita dapat pahala. Orang yang tidur ni tuan-tuan, jangan cari buang-buang macam tu. Dia cari buang-buang yang kecil-kecil macam tu. Sebab apa? Dia rasa diri lemah untuk nak orang. Nak orang dia baca satu surat. Tak mampu saya Ustaz, saya bagi dia mampu. Ada peluang untuk kita buat lagi. Kalau kita tak mampu, ini cara dia. Orang ada ilmu. Orang ada ilmu. Itu yang kedua. Semuanya tarawih. Semuanya tarawih. Imam baca. Imam baca, bila imam baca panjang, kita duduk belakang, kita dengar imam baca panjang. Alhamdulillah, dengaran kita daripada imam tu semuanya kita dapat pahala. Kita tak baca pun, imam baca. Masya Allah. Kemudian Rasulullah kata, sebenarnya dalam satu hadis berkata apa? Sesiapa yang sembahyang bersama dengan imam hatta yang salihah, sehingga dia sembahyang bersama dengan imam, sehingga selesai imam baru. Maknanya imam sembahyang pukul, dia sembahyang pukul. Kalau imam sembahyang rapat, dia sembahyang rapat. Maka pahala dia dapat akan antara kalian yang beli. Dia dapat pahala seolah-olah dia sepanjang malam. Tuan-tuan, boleh tak kita balik daripada tarawih bangun malam sembahyang tak apa. Suami dia tengok dalam dunia, kita sembahyang tak apalah bila kita tengok dalam dunia. Kita sembahyang dia. Sembahyang kita sampai subuh mampu tak mampu. Kalau kata saya tak mampu. Lepas tarawih kalau saya nak balik sepanjang orang saya tak mampu. Sebab aku tak ada. Lepas tarawih balik rumah memang apa yang kita nampak dia balik dah. Tak boleh berkata-kata. Biasanya orang-orang bersama. Apa yang baca ni pahala kita dah nak berjalan sampai subuh. Ada jalannya dalam hadis yang sahih. Rasulullah kata kalau kita sembahyang bersama dengan imam sehingga imam selesai. Jangan balik. Imam selesai. Bila imam selesai kalau imam berkata kita sembahyang bersama dengan imam berdoa sehingga akhirnya imam bangun bawa sahabat imam kita balik, maka pahala orang-orang dapat seolah-olah orang balik sepanjang apa? Sepanjang malam sampai subuh. Ini macam ni kita buat. Banyak lagi dalam pahala-pahala dia bagi syarat untuk kita dapat pahala orang yang besar. Inilah Rasulullah SAW kata apa? Rasulullah kata sahabat-sahabat Rasulullah tuan-tuan, dia kecewa, dia sedih. Rasulullah ceritakan Nuh alaihissalam umurnya 1000 tahun Nabi. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, doa kepada Allah supaya umur kami ini boleh panjang juga. Karena beribadah lebih kepada Allah dahulu. Maka Rasulullah SAW kata, spesial dari kamu umur pendek, tetapi kamu yang terbaik. Pahala kamu terbaik. Sebab apa? Sebab tadi cara kita buat kerja yang terbaik untuk semua orang kan. Orang yang pintas jangan cakap umur dia hanya 30 tahun saja umur dia. Waktu dia beribadah 30 tahun. Sebab umurnya 45, tak 15, 30 tahun saja untuk beribadah kepada Allah. Tetapi yang 30 tahun ini dia boleh masuk syurga sebelum daripada 10 tahun. Sebab umur Rasulullah yang masuk syurga dia pertama sekali. Kenapa begitu? Kerana dia jeli. Bukankah semua orang? Bukankah semua orang Rasulullah masuk syurga semua orang lain? Tak. Umur yang jeli jangan tahu. Amin. Walaupun umurnya 30, tetapi
minta Allah, minta Allah. Sebab apa? Sebab benar. Mana pahala semangat subuh? Mana tak ada. Kita boleh berat. Kadang-kadang kita lepas sembahyang balik, kau tidur. Ustaz Abang kata, kita tak tahu berdebuk lantan atau berdebuk pasir mana. Saya tahu dia kata ni, itu je. Kami tahu. Dia kata, Ustaz Abang saya memang ada. Tuan-tuan semua, ini langkah untuk kita nak angkatkan derajat takwa. Dengan ilmu kita akan tinggi derajat. Dengan ilmu kita akan nampak rupanya kita dapat perlu dengan Allah banyak lagi tuan-tuan pahala-pahala yang kita boleh buat di mana bila kita ingin kita bersama. Bila kita nak dengan diri kita ada ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmu tapi tak nak, ada ilmu tapi tak nak, yang ini adalah ilmu bila amal kesyaitan bila amal lama-lama akan kita buat. Ilmu ada, dia tahu semua jalan tapi dia tak buat. Kajian puasa di bawah, sedekah dalam puasa di bawah, baca Quran dalam puasa di bawah. Tetapi amal tak? Amal maksudnya dia buat benda tu. Amal tak amal. Maka di saat itu tuan-tuan, soalannya kata Rasulullah, kasyajari soalan seperti pokok yang besar duduk tengah jalan. Bila tengah letak berbuah, tak ada daun. Pokok besar ada dahan kuning je, tak ada buah, tak ada daun. Maka pokok ini tak tinggal kamu orang mesti panggil. Sebab apa? Kacau jalan je. Kalau pokok ada buah, ada daun, orang betul-betul orang boleh rumah, orang tak panggil lagi. Tetapi kalau pokok itu orang faham, hanya mereka apa-apa mereka ambil dia. Orang yang tidak beramal lagi dan orang yang tidak beramal, awal-awal orang yang bakal akan masuk neraka. Subhanallah wa bihamdih. Ini tuan-tuan, kita cuba meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah SWT, terutama khususnya dalam bulan Ramadan. Insya-Allah mudah-mudahan dengan doa kita, dengan kita usul, Allah Taala memberkati kita semua. Allah Taala akan kalau satu ada doa. Terima kasih. Saya nak tambah sedikit Ustaz mengkulit mau kehidupan. Mengkulit bukan mengkulit saya, bukan pasien pengelantang. Ini mengkulit Fir'aunina. Tentu saja di akhir Ramadan dia diberikan peringkat yang pertama disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalul rahmah. Di awal rahmah, di pertengahannya maghfirah, di akhirnya pembebasan, itqun minan, pembebasan. Apa maksudnya? Maksudnya rahmat tersebut kalau boleh terus kita buat amal ibadah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Sebab orang yang beramal kadang-kadang tanpa ilmu dan dibuat cara kopok. Contohnya semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan rahmat kepada sahabat tersebut, sedangkan cara dia beramal ibadah tersebut bukan cara digunakan oleh sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tidak ada rahmat. Dan itu sekian, kita semuanya kita proses diri kita. Semua yang utama semua biar Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat kita. Makna bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang cinta kepada kita. Ini yang kedua itu sekian. Apa ni pasal yang kedua maghfirah. Kita buat ibadah ni di bulan puasa sampai dosa kita ni diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawm ila as-sawmi kafaratun majdaratil kabair. Puasa pada puasa yang lain, Ramadan pada Ramadan yang lain menjadi kafarah bainahunna, di antara kedua tersebut majdaratil kabair, selama dia tak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi tugasnya kita beribadah puasa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini sebenarnya hakikat puasa. Ini sebenarnya kita nak keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita dah bersih berdosa. Yang ketiga itu pasal yang ketiga adalah kita itu kombinasi pembebasan dari neraka.
kita ibadat bulan Ramadan ni, maknanya kita ibadat sampai kepada kita ni persis semua, bukan tercatat di antara ahli sifat-sifat rendah. Kita nak ibadat kita, puasa kita, solat kita, umrah kita, kalau kita berada di Mekah ni, nak kita ibadat ini seolah kita persis, namun kita daripada ahli-ahli neraka. Inilah secara hakikat puasa ini. Jadi itu sedikit. Kita ibadat biasa Allah Taala sayang rahmat kita. Bila ibadat kita ni menjadi kafarah, dimampukan dosa kita. Dan ibadat kita juga Ramadan sampai kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala satu nama kita yang dalam ahli neraka tersebut. Ketersediaan itu disebut ahli seseorang. Sesuatu tersebut. Kalau menjadi amat penting, tuan-tuan boleh kini dalam kepala, tuan-tuan masuk dalam jiwa, tuan-tuan boleh catat, dan boleh kita muzakarah dengan suami atau isteri kita. Macam mana? Di akhir Ramadan atau sesuai di akhir Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu cari satu malam tersebut malam Lailatul Qadar. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dalam Al-Quran pada malam Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu apa malam Qadar tersebut? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam Qadar lebih baik dari 10 bulan. Ini saya sebut kenapa? Kerana ramai di kalangan kita bila sampai di akhir Ramadan sudah lupa. Sudah lupa dah kita semua senang dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu Aidil Fitri, Hari Raya. Pasang budak lagu Suria FM. Balik kamu, kita dah lupa. Jadi ketersediaan di akhir Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan salah satu pada malam tersebut malam Lailatul Qadar. Sangat sibuk tersediaan. Pada malam itu turunnya malaikat, tanazzalul malaikatu war-ruh, turunnya malaikat dan Jibril alaihissalam di muka bumi. Maka setelah aman waktu pagi fajar, malaikat Jibril berkata kepada malaikat-malaikat yang menyaksikan umat Nabi Muhammad SAW beribadat pada malam tersebut, Ar-Rahim, Ar-Rahim, naiklah kamu semua kenal, naik. Sudah sahabatnya waktu kamu naik ke langit, sebab fajar sudah naik. Kemudian malaikat-malaikat naik bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ma fa'ala Allah bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat kepada umat-umat Nabi Muhammad yang berhajat? Berkata Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah Taala afa anhum wa ghafara lahum wa nasara ilaihim. Allah Taala tengok pada mereka dengan titikan rahmat, Allah maafkan mereka, Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka, illa arba'ah, kecuali 40. Ini saya sebut. Siapa yang pertama? Kita sekian Allah Taala sangat bebaskan kita daripada api neraka, daripada belenggu neraka sekian, kecuali 4 golongan. Allah Taala tak tengok kita, Allah Taala tak akan ampunkan dosa kita, Allah Taala tak maafkan dosa kita. 4 golongan. Siapa dia? Yang pertama sekali ialah mudminul khamar, orang yang mengingkari meminum arak. Sombong. Di bulan Ramadan masih dan minum benda yang haram. Yang pertama. Yang kedua ialah qati'ur rahim, orang memutuskan silaturahim. Yang ketiga adalah akun liwalidayni, orang yang terhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian kita nak balik kampung, nak minta maaf. Terima, Allah Ta'ala terima akan puasa kita, semua kita, anak kita apa yang orang terhaka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita. Kemudian Allah Ta'ala tolong amal kita. Yang keempatnya, wa musyahid, orang musyahid ini adalah orang tak bercakap
dia sebab sampah sedikit, mungkin dia sebab telur sedikit, mungkin dia sebab kuih sesama pinggan, maka dia bergaduh tak bercakap dengan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala tak ampun dosa. Bayangkan saudara, inilah kesekian kalau bolehlah pada Ramadan ini, Ramadan yang terakhir, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maknanya kita buat yang paling sungguh-sungguh, yang paling hebat. Waktu-waktu ini jangan kita buat masa yang kita buat kosong. Teruskan kita beramal ibadah. Ada Quran, baca Quran. Tak ada Quran, berzikir Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya membutuhkan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Teruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis teruskan, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah ialah sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Sebab kita kena jadi pemurah di bulan Ramadan. Kita akan jadi orang yang paling pemurah sekali. Kalau kita pergi pasar Ramadan, jangan lupa jiran tetangga. Saudara kata, assalamualaikum, salam. Ada apa? Ni yang di sekeliling ronde. Kalau ronde itu sekian paling banyak nama kuih. Panggil ronde lagi, uang nak ke, paling telekor ni, kekocang. Sebab kita gigi boleh kekocang, dia keluar pulang kekocang. Jadi kita sekian sebut bagaimana kalau boleh kita sedekah bulan Ramadan. Dan lebih-lebih lagi kita sekian kita sedekah tempat-tempat orang baca Quran. Orang baca Quran kita sekian, di antara kita sekian sekarang tak perlu cari yang rasa kesalahan kita sekian. Kalau boleh tahun ini kita sedekah di bulan Ramadan. Ya, mestinya sedekah. Kalau boleh sedekah tersebut bukan setakat makan saja, sedekah yang berkekalan. Macam mana pahala jariah? Apa maksud jariah? Pahala yang direct, yang berlari masuk dalam kamu itu jariah. Jadi kita sebenarnya pada malam ini saya cakap dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawakal, dengan rendah diri dan tasbih. Ustaz Ghazali ini, ya, alhamdulillah sebagai terima tadi sebut 1040 orang yang masuk ke rumahnya. Sebab tugas sekolah ini menjadikan sekolah contoh di Thailand. Bapak ini teruskan ada semuanya lepas 8 orang Kementerian Thailand dukung keselamatan Fuqah. Dan sekolah TV teruskan 2 kali buat rakam. Malah ini saya katakan masalah kita tidak kita keselahkan bagaimana di Timur dan Budi usaha ini, ya, cuma bagaimana kepercayaan. Kenapa percaya seperti Ustaz Ghazali sebut satu bukan. Sebab belajar, saya belajar bahasa banyak. Bahasa Siam, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dan bila mana dibuat pertandingan, karena hadis Rasul. Masya Allah. Bila mana ditemu ramah Ustaz Ghazali, dia berkata, kami ada Al-Quran. Sebab sekian Ustaz Ghazali dalam kolom ataupun undang-undang, cikgu kena baca Quran. Sebelum kita mengajar, kena baca sedikit ke setengah mimpi ke ayat. Mesti sebab keluar daripada mulut orang baca Quran wangian atau barakah. Jadi kita sekolah dan menjadi sekolah Quran. Masya Allah. Hasil daripada hasil daripada tuan-tuan, puan-puan yang belajar pada sekolah. Teruskan sekarang ini pembelanjaan ini sudah sampai 3 juta lebih teruskan. Tapi teruskan kita masih lagi baru 4. Telah 5 tidak ada bangunan. Masya Allah. Dan teruskan kami jazakumullahu khairan fi dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas sebaik-baik balasan kepada tuan-tuan dan puan dunia akhirat. Dunia kalau suami saya beristri, istri saya bersuami. Suami pun tak nak cari istri lain, dah cukup dah very best. Ya, sebab teruskan rahmat anak-anak baik, masya Allah. Kami doa begitu teruskan. Dan setiap pada hari ini sebenarnya Ustaz Ghazali buat sekolah tafsir semuanya hajat kepada berterima.
Dan terusnya saya adalah sahabat-sahabat saya yang mau khususnya teruskan. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, setakat saya ni di sini saya kata, setakat bagi pada sekolah Ustaz Mazhar ini, dulu saya jadi wajib. Sekarang projek datang kepada saya kata seperti sini semua keberkatan keikhlasan hati untuk menemukan untuk bisa. Dan terusnya pada malam ini saya kata dengan tanpa segan-segan, saya nak ukur ruang pada Tuhan. Nak ukur ruang kita mesti kalau datang kita. Jadi ajar sejak saya ni ada nak tanam ada orang ni ada di perang itu. Kalau di sini kalau ada 10 orang, 10 pas 10 bagi boleh dah teruskan silakan. Macam sudah bagus. Dan kita teruskan jual tanah kita, jual kita sebab bersebulan dan kita berdalam dengan daya dan kita kata manusia. Kita saya sebut Allah. Pada ini saya sebut Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang berada di fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa saja maka dialah dari Allah akan kembali dari sebaik-baik manusia. Teruskan janji Allah tetap Allah. Dan teruskan pada hari ini saya bawa CD wakaf lagi untuk bertemu lagi teruskan. Bagi siapa benar tak ada keimanan ini, bertakwa ada iman, masya Allah, alhamdulillah. Kalau tak ada teruskan, kita ambil ilmu CD. Yang di bulan Ramadan masuk awal Ramadan, masukkan duit teruskan. Tetap niat saja. Niat ini setelah ini anak boleh jadi untuk isteri aku. Kemudian lagi untuk anak aku, tak sendiri. Kemudian bapak untuk dalam ibu bapak untuk. Ya Allah, bangun kami dalam pahala bapak untuk. Bapak untuk isteri pula. Macam-macam teruskan kita niat saja. Insya Allah keikhlasan tersebut tertunggulah sama ada Allah Subhanahu wa taala di satu dunia atau di akhirat Allah teruskan. Jadi teruskan kalau kita boleh alhamdulillah biasa di wakaf ini dan tercatat di belakangnya nomor akaun bank account cawangan kita panjang teruskan. InsyaAllah ya. Dan kalau kita nak tengok perkembangan lah dalam Furqan ini atau berbuka www.darulfurqan.com antara kita baca sekalian. Dan teruskan kita boleh alhamdulillah insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Haji kita, sahabat saya Haji, dan juga Masjid Tuan Imam dan seluruh yang datang pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, kepada kita dan kita berpuasa setiap pada malam ini pada bulan tahun ini dengan puasa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebab itu berpuasa dengan insya-Allah. Nah, akhirnya saya minta kepada Ustaz Azali doa untuk kita semua. Mudah-mudahan saya usahakan saya dengan umur dan rezeki kesehatan dan dengan iman dan amal saleh dan di pada pertemuan kita untuk malam ini dan seterusnya. Allah Taala bahagiakan dunia akhirat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al kalamana hadadan mu'allim waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan dari rahmat ya Allah. Jadilah perpisahan kami seperti ini bersama diampuni dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa istri-istri kami, suami-suami kami. Ampuni dosa-dosa kedua ibu bapa kami yang telah mendahului kami ya Allah. Maupun yang hidup ataupun yang telah meninggal ya Allah. Ampuni dosa-dosa kesilapan dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan segala kesalahan kami ini menimpa di atas anak-anak kami kemudian ya Allah. Ya Allah, kesalahan kami pada hari ini ya Allah, hanya Engkau boleh mengampuni ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Jangan Engkau mewarisi kepada anak-anak kami sebagai mereka dibantu berkami barang ya Allah. Jadilah anak-anak kami semua ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang diampuni dosa-dosa ya Allah, anak-anak yang dapat petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada-Mu ya Allah dan mendoakan kami sebelum kami meninggal dunia nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah.
tingkatkan ketakwaan kami pada bulan Ramadan Mubarak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami segala kami Engkau dan berikan usia lagi ya Allah, sempatkan kami lagi ya Allah pada bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang paling penting ya Allah, Engkau panjangkan usia kami semua ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, untuk berbakti kepada-Mu ya Allah, untuk berbuat baik ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang saleh ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah supaya kami dapat kebenaran ya Allah. Cerdaskan pikiran kami ya Allah supaya kami fikirkan untuk agama ya Allah. Ya Allah, lembutkan untuk dalam hati kami ya Allah supaya kami rukuk dan sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, ya kami sehatkan anggota badan kami ya Allah supaya kami berjalan ke rumah-Mu ya Allah, supaya kami taat kepada-Mu ya Allah, supaya kami amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya kami kenalkan kami kepada Nabi Rasulullah SAW ya Allah, dan perkenalkan Nabi Rasulullah SAW kepada kami dalam hidup kami ya Allah. Hidupkan kami ya Allah, selepas kami tinggal dunia ya Allah. Himpunkan kami bersama dengan Nabi Rasulullah SAW yang kita ini ya Allah. Selepas daripada kami masuk surga ya Allah. Pilihlah calonkan kami semua ya Allah, dan daripada aziz kami ya Allah. Jangan kau mengizinkan seorang pun dari kalangan kami ini pada malam ini ya Allah. Dan supaya jangan kau mengizinkan seorang pun dari kalangan kami ya Allah daripada masuk di surga ya Allah. Jangan kau masuk seorang pun dari neraka ya Allah. Ya Allah, ya kami minta ya Allah, tapi banyak kami tidak paham ya Allah. Kami berhamba ya Allah, dan banyak yang kami tidak ikhlas ya Allah. Engkau ajarkan kami ya Allah, dan apa yang Engkau ajarkan kami ya Allah, doakan kami untuk kami berhamba ya Allah. Apabila kami berhamba ya Allah, berikanlah kekuatan kami ya Allah kepada kami ya Allah, supaya kami menjaga keikhlasan dalam berhamba ya Allah, supaya Engkau ajarkan kami dengan keikhlasan tersebut ya Allah. Ya Allah, ya kami berhamba ya Allah, berikanlah kepada semua yang infak ya Allah, semua yang berada di dalamnya ya Allah, semua yang berada yang baik ya Allah, dan yang melibatkan kita ya Allah, libatkan kita ya Allah, berikanlah kepada ya Allah jaya sampai hari kiamat ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami menegakkan agama-Mu dalam madrasah ya Allah. Ya Allah, berikanlah keikhlasan kepada kami ya Allah dalam kami berdakwah kepada-Mu ya Allah. Janganlah Engkau mengizinkan kami ya Allah, janganlah Engkau menyelewengkan kami ya Allah, janganlah Engkau sesat kami ya Allah. Ya Allah, kami sesungguhnya orang yang menyeleweng, orang yang tidak ada jawaban, orang yang sesat ya Allah, tempat mereka ada dalam kejadian kami ya Allah. Ya Allah, berkati kami ya Allah untuk kami hidup dan mati karena agama-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian saudara.